Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 14 September 2020 bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, Bandar Sibu kini menjadi tumpuan rakyat di negara ini dengan kerja-kerja persiapan untuk sambutan Hari Malaysia 2020 pada 16 September ini giat dilakukan. Tinjauan yang dilakukan sehingga kini mendapati kerja-kerja persiapan berjalan dengan lancar. Raptai sambutan Hari Malaysia 2020 akan diadakan pada malam ini dan turut disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Bertemakan Malaysia Prihatin, sambutan yang diraikan di Stadium Tertutup Sibu turut akan dihadiri Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg. Bagi mengekalkan pematuhan prosedur operasi standard SOP untuk mengekang penularan COVID-19, sambutan pada kali ini diadakan secara tertutup dan disiarkan secara langsung menerusi Facebook UKAS, Sarawak Event Channel, Jabatan Penerangan, TV Sarawak, TV1 RTM dan Astro Awani. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS secara berterusan memberi dan menyediakan kemudahan pembangunan kepada masyarakat di luar bandar supaya mereka dapat menikmati bekalan elektrik 24 jam seperti masyarakat di bandar. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putra Datuk John C. Kitayai berkata, projek bekalan elektrik luar bandar RES bernilai 14.3 juta ringgit akan memberi manfaat kepada penduduk dari kawasan Rumah Panjang Ado, Lubuk Kubong sehingga ke Rumah Panjang Acun, Nanga, Kelebu Tatau. Beliau berkata demikian semasa menghadiri sesi libat urus bersama Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat Kawasan Jalan Kelebu, Rumah Panjang Ado bagi projek RES di Dewan Masyarakat Punan Lubuk Kubong, Tatau. Sementara itu, Penghulu Sanok Magai mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri dan Datuk John Siki yang telah memberikan banyak projek pembangunan di kawasan Dun Kakus. Awak terima kasih apun perintah GPS yang berhormat CM Abang Jo dan yang berhormat Datuk John Siki Ayai demikian projek lalu tahun ini berjurut-jurut kanuan Lo Kelebu apun Bahu Ado kedua Danum Terawat ketalu sambungan api elektrik di resmi hari ini dengan Dewan Dewan Masyarakat Punan. Selanjutnya, kerjasama dan kolaborasi antara pihak Jabatan Penjara Negeri Sarawak dan Penjara Puncak Borneo merupakan salah satu usaha untuk mengekalkan warisan songket dan keringkam, seterusnya memperkenalkan serta meningkatkan penghasilan produk-produk songket dan keringkam di Sarawak. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan, Datuk Dr. Sabariah Putit berkata, Kerajaan Negeri telah bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia bagi projek warisan Okeshi Penjara Puncak Borneo untuk membina bengkel tenun songket yang baharu di kawasan seluas 2.5 ekar dijangka bermula mulai penghujung tahun ini. Kerajaan Negeri Sarawak telah pun bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia bagi projek warisan Okeshi Penjara Puncak Borneo untuk pembinaan bengkel tenun songket yang baru di kawasan seluas 2.5 ekar. Projek yang dilaksanakan oleh pihak JKI ini dijangka akan bermula mengenai penghujung tahun ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan songket kepada penawang projek inovasi warisan songket dan keringkam Sarawak dan Majlis Penghargaan Pengarah Penjara Negeri Sarawak di Kuching pada Ahad. Tambah beliau, sebagai usaha lain juga, galeri songket dan keringkam di Jalan Masjid yang kini berada di bawah pengurusan pihak Sentex Commercial Services Sdn Bhd menjadi platform jualan produk songket dan keringkam daripada pelbagai komuniti di seluruh Sarawak. Hadir sama dalam majlis tersebut adalah penawang projek inovasi warisan songket dan keringkam Sarawak yang juga isteri kepada Ketua Menteri Datuk Ammar Hajah Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang. Berikut pula, kesukaran penduduk di Rumah Panjang Tinggi dan Rumah Panjang Sigah yang sering berdepan banjir akan berakhir setelah siapnya jambatan baru kelak. Prihatin dan peka dengan keadaan masyarakat di Mukah, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak merangkap Ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib telah melakukan lawatan ke tapak projek program transformasi luar bandar RTP di Rumah Panjang Sigah dan Rumah Panjang Tinggi Ulu Bauh Dalat Mukah pada Ahad. Dua rancangan projek yang akan dilakukan di kawasan tersebut ialah projek Bina Baru Jambatan Rumah Panjang Sigah dan Bina Baru Jambatan Rumah Panjang Tinggi.
beralih ke laporan berita di persidangan Dewan Negara hari ini. Kementerian Pengangkutan telah mengarahkan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM untuk melaksanakan pemantauan pengenaan kadar tambang yang dikenakan oleh syarikat penerbangan secara berterusan. Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah berkata pada masa yang sama kerajaan juga mengarahkan MAVCOM mengadakan sesi libat urus dengan syarikat-syarikat penerbangan bagi memastikan harga tambang dikenakan adalah sentiasa kompetitif. Jelasnya, MAVCOM telah melaksanakan kajian penetapan harga tiket penerbangan domestik di Malaysia pada musim perayaan termasuk perjalanan domestik di antara Sarawak ke Semenanjung Malaysia pada Julai 2018. Justru sebarang cadangan untuk menetapkan harga siling adalah tidak digalakkan bagi tujuan mengelakkan manipulasi oleh syarikat-syarikat penerbangan. Pada masa yang sama, Kementerian Pengangkutan telah mengarahkan MAVCOM untuk melaksanakan pemantauan pengenaan kadar tambang yang dikenakan oleh syarikat penerbangan secara berterusan dan mengadakan sesi libat urus dengan syarikat-syarikat penerbangan bagi memastikan harga tambang yang dikenakan adalah sentiasa kompetitif. Terima kasih. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan lisan Senator Dr. Nuing Jeluing. Sementara itu, beliau memberitahu syarikat penerbangan di negara ini memerlukan tempoh masa antara 18 bulan bagi sektor domestik dan 3 tahun bagi sektor antarabangsa untuk pulih sepenuhnya daripada impak wabak COVID-19. Berikutnya, selaras dengan keperluan industri untuk melahirkan pekerja tempatan yang mahir dan berpengetahuan, Kementerian Sumber Manusia menerusi Pembangunan Sumber Manusia Berhad PSMB komited dalam melaksanakan program-program latihan reskilling dan upskilling di samping bertindak sebagai single window bagi mentadbir urus program. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Saravanan Murugan berkata setakat 1 Januari 2020 sehingga 31 Ogos, seramai 7,997 pelatih dari sektor perkhidmatan, pembuatan dan perlombongan telah diluluskan di negeri Sarawak. Sehubungan itu, sebanyak 105 jumlah penjuru latihan daripada negeri Sarawak telah berupaya menawarkan pelbagai kursus kemahiran. Kita mensasarkan sekurang-kurangnya 80% daripada para peserta berjaya mendapat pekerjaan selepas menamatkan program yang disertai. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Senator Datuk Paul Igai. Untuk makluman, tambahnya sebanyak 900 kota pelatih bagi negeri Sarawak juga telah diluluskan di bawah inisiatif PSMB setakat 31 Ogos 2020. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 secara langsung di TV1 RTM, Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan Sarawak Event Channel pada 16 September jam 8.30 malam. Salam UKAS.